Kepantasan kadar jangkitan di Indonesia adalah sangat menakutkan kerana kalau ikut R0-nya tu daripada 40 dia sepatut naik 44 pada kadar R0 dia. Tapi oleh kerana wabak Delta telah pun meluas, maka dia berkembang lebih daripada 10% terus pada 50,000. Apa yang lebih menakutkan, WHO dengan pasukan mereka yang berada di lapangan telah memberi amaran pada kerajaan Indonesia bahawa jangkitannya mungkin akan melangkau keluar daripada Pulau Jawa. Ini akan meningkatkan lebih banyak kadar pemerhatian kepada bandar yang berada di luar Pulau Jawa, iaitu Medan di Sumatera. Untuk pengetahuan saudara, di Indonesia, Medan adalah bandar yang keempat terbesar dan bandar yang paling besar yang berada di luar Pulau Jawa. Selepas Jakarta, Yogyakarta, Surabaya ni, Medan adalah bandar yang berada di luar Kepulauan Jawa yang mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi, sekitar 16 juta orang. Berarti sekiranya wabak ini sampai di Kepulauan Sumatera, dia akan mendedahkan Medan Bandar Aceh sebagai wabak pusat. Dan sekiranya benda ini sampai di Kepulauan Sulawesi, dia akan meletakkan wilayah seperti Makassar dan juga Balikpapan dengan terdedah untuk mengalami jangkitan di peringkat pulau ke pulau di Indonesia. Mana Indonesia yang daripada angka 29,000 kepada 30,000 kepada 31,000, kemudian melambung 2 hari berturut-turut kepada 40,000 lebih, 40,000 lebih, dan semalam terus melambung kepada 50,000. Tentang pemvaksinan, saya update saudara, berlaku rusuhan di Perancis. Tapi rusuhan yang sangat kecil, dan Perdana Menteri Perancis pun Macron tak peduli. Emmanuel Macron telah mengambil langkah untuk tak peduli, dia arah polis suruh tangkap je. Kerana Perancis telah mulai minggu ini, orang yang tidak divaksin tidak boleh hadir di mana-mana tempat orang ramai, termasuk restoran. Jadi pintu restoran di Perancis akan dibuka selepas ini hanya pada mereka yang boleh menunjuk sijil digital telah disuntik 2 kali. Bagi orang yang tidak divaksin di Perancis, kiranya mereka nak masuk ke restoran, mereka mesti menunjukkan ujian swab 24 jam lalu, tanda mereka negatif, baru boleh masuk makan sekali. Jadi rakyat Perancis yang tidak divaksin, sama ada belum sampai giliran ataupun mereka memang tak nak ambil vaksin, mengamuk. Itu yang saya sebut beberapa bulan sudah tu, saya sebut tentang Green Lane. Berarti Green Lane telah diamalkan dan Perancis menjadi negara kedua selepas Amerika. Amerika buat Green Lane dulu, tapi dia panggil Community Green Lane, di mana Amerika tak menguatkuasakannya di tempat-tempat awam. Amerika hanya mengatakan semua majlis sosial boleh dianjur oleh mana-mana pihak. Bola keranjang, pertandingan bola keranjang, majlis perkahwinan boleh dianjur dengan syarat tuan rumah menjemput mereka yang hanya divaksin 2 vaksin, baru boleh hadir ke dalam majlis. Itu Amerika punya cara apabila mereka melaksanakan bagaimana herd community dan kumpulan pemvaksinan boleh berinteraksi. Perancis pula melancarkan lebih ekstrim. Restoran makan, segala tempat yang dia buat macam merokok lah, tuan-tuan, senang lah, tak boleh merokok dalam restoran. Sekarang ni orang yang tak divaksin, anda tak boleh masuk ke dalam restoran. Jadi ada orang keluar merusuh hari ini, tetapi Presiden Emmanuel Macron ambil langkah tak peduli dan mengarahkan polis untuk tangkap. Itu saya jelaskan pada saudara juga, menunjukkan bagaimana Eropah sedang berkembang untuk melaksanakan Green Lane lebih ketat. Sekarang ni Green Lane dia di 27 buah negara. Rakyat Eropah daripada 27 buah negara boleh merentas sempadan negara asalkan ketika membeli tiket wayang dan sampai di tempat membeli tiket kapal terbang dan sampai di tempat immigration cross negara tu, mereka hanya menunjukkan digital certificate bahawa mereka telah divaksin dan mereka menerima vaksin terakhir 14 hari sebelum membuat perjalanan. Itu 27 negara Eropah. Daripada negara yang paling maju iaitu Jerman, Itali dan juga United Kingdom, sampailah negara kesatuan Eropah yang sederhana pencapaian ekonominya, Hungary. Sebab tu saudara tengok perlawanan bola sepak di Hungary memecah rekod sebelum final di Wembley, 67,000 orang hadir. Perlawanan yang kedua terbesar adalah yang berlangsung di Hungary, iaitu perlawanan awal tu 60,000 orang. Kerana Hungary mencapai kadar pemvaksinan lebih daripada 60%, di mana 36% menggunakan vaksin Pfizer dan 32% menggunakan Sinovac. Hungary adalah satu-satunya negara Eropah yang menggunakan Sinovac made in China secara meluas. Kerana Hungary nak cepatkan rakyat dia divaksin bagi membolehkan dia kekal sebagai kota tuan rumah Euro, kerana Euro mengambil 11 kota dalam penganjuran dia. Kerana Hungary tak mau hilang hak penganjuran, maka dia vaksin rakyat dia 60% lebih, bagi membolehkan dia menjadi antara kota yang selamat bagi menganjurkan Euro 2020 yang ditunda pada 2021. Jadi saya ingatkan saudara untuk faham benda ni. Dan saya bagi tahu pada saudara sekali lagi yang baru masuk, Indonesia
dalam kiraan 6 hari berarti saya anggap, saya update hari-hari pada saudara. Kiraan 6 hari lalu adalah 29,000 kes, kemudian meningkat 30,000 kes, meningkat 31,000 kes. Kemudian kemarin dulu dan kemarin Indonesia mencapai 40,000 kes. Semalam Indonesia mencapai 50,000 kes. Indonesia kekal sebagai negara yang paling tinggi jangkitan COVID-19 3 hari berturut-turut, memintas kedudukan India yang pernah menjadi negara paling kritikal di dunia, memintas kedudukan Amerika yang mempunyai jangkitan yang paling banyak di dunia, dan memintas kedudukan negara Brazil, negara paling mundur dan paling perlahan kadar pemvaksinannya. Berarti saudara kena ambil ingat bahawa varian yang sama akan bergerak dalam interaksi sosial.